Untuk video ini, saya Alamat Sarah Binti Hisham bernama Matrix di 2019-10-9074 akan bercerita mengenai rasionalisme dan empirisisme dan apakah perbezaan di antara kedua-dua aliran ini. Okey, jadi sebelum saya teruskan dengan berlanjut, saya akan bercerita sedikit tentang epistemologi ini. Perkataan epistemologi ini datang dari bahasa Yunani, iaitu epistem dan juga logos. Jadi epistem ni membawa maksud pengetahuan ataupun kebenaran, manakala logos bermaksud fikiran atau kajian. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, dapatlah perkataan epistemologi ini yang membawa maksud kajian tentang ilmu. Jadi terdapat beberapa aliran di bawah payung epistemologi ini, tapi untuk video kali ini saya akan memfokuskan hanya kepada dua, iaitu aliran empirisisme dan juga rasionalisme. Aliran empirisisme ini mula dipelopori oleh Thomas Hobbes, tetapi disempurnai oleh John Locke. Dan datangnya David Hume ini untuk mengukuhkan lagi aliran empirisisme ini dengan mengatakan bahawa seluruh pengetahuan manusia datang daripada panca indera. Rasionalisme pula, mereka berpendapat bahawa pengetahuan manusia datang atau berpunca daripada akal, dan antara tokoh-tokoh terkenal, rasionalis terkenal adalah René Descartes dan juga Spinoza. John Locke percaya bahawa akal ini dilahir sebagai kertas putih tanpa sebarang pengalaman. Kertas putih itu akan mula tercorak dengan warna atau apa-apa sahaja dengan pengalaman, dan sedikit demi sedikit akal itu akan menyusul pemikiran kita dan kemudian akan menyimpanlah dalam ingatan. Jadi seperti teori kognitif oleh John Piaget, beliau ada mengatakan bahawa minda manusia ini akan membuat satu skema dan kemudian akan melaksanakan proses asimilasi dan juga akomodasi dalam membina ilmu. Jadi sebagai contoh, apabila kita tunjukkan kepada seorang kanak-kanak itu sebatang pen, dia mungkin tidak tahu ini adalah pen sebab skema tu tak ada lagi. Jadi bila kita ajar ini adalah pen, bentuknya begini, fungsinya untuk menulis dan sebagainya, dia akan membuat skema baru untuk pen itu. Tapi bila kita tunjukkan marker sebagai contoh, dia akan mengatakan bahawa ini pen, walaupun ciri-ciri fizikalnya dan fungsi adalah sama, tetapi pen dan marker adalah benda yang berbeza. Jadi dia akan merubah skema pen dan membuat skema baru untuk marker. Descartes pula percaya bahawa pengetahuan manusia ini memerlukan kepastian, dan kepastian ini satu benda yang bukti empirical tak dapat berikan 100%. Beliau mengatakan bahawa dia tidak boleh dipercayai sepenuhnya kerana ia hanya mampu memberikan kita idea atau pendapat, dan ada masanya dia boleh menipu seseorang itu. Dalam Wax Argument Descartes, beliau ada menerangkan bagaimana sebuah lilin itu mempunyai bentuk yang solid pada awalnya, tetapi bila kita dekatkan dengan api, semakin lama ia makin cair, bentuk warna pun makin berubah kan, tekstur pun dia tidak ada, dan semakin lama ia akan cair sepenuhnya. Tetapi adakah ia masih lilin? Ya. Kenapa? Sebab kita menggunakan akal dalam mencapai konklusi itu kan. Tetapi kalau kita gunakan dia, kita akan dapat bagi tahu itu adalah lilin, sebab ciri-ciri fizikal untuk kita gunakan ataupun untuk kita buktikan bahawa ia adalah lilin tidak ada. Dan itu adalah apa yang Descartes sampaikan dalam Wax Argumentnya. Jadi apakah perbezaan di antara kedua aliran ini, iaitu rasionalisme dan juga empirisisme? Terdapat tiga perbezaan yang dapat saya berikan untuk video ini, iaitu berdasarkan sumber ilmu, kaedah berfikir dan juga innate ideas. Untuk sumber ilmu, aliran empirisisme ini mengatakan bahawa pengetahuan itu datangnya daripada panca indera dan pengalaman, manakala rasionalisme pula berpendapat bahawa
semua pengetahuan manusia itu datang daripada akal ataupun berpunca daripada akal. Seterusnya, kaedah berfikir untuk empiricism adalah menggunakan kaedah induktif, dan rationalism pula menggunakan kaedah deduktif dalam berfikir. Akhir sekali, init ideas. Aliran empiricism mereka menolak sepenuhnya konsep init ideas ini ataupun init knowledge, kerana mereka percaya bahawa pengetahuan datangnya daripada pengalaman. Tetapi rationalism mereka percaya ataupun mereka pegang kepada konsep init ideas ini kerana mereka percaya bahawa manusia itu telah dilahirkan dengan sesuatu ilmu ataupun sesuatu idea. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada video ini iaitu setiap aliran ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, dan untuk mencapai pengetahuan dan hakikat sebenar kita perlu gabungkanlah kedua metod daripada aliran ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.